Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So memandangkan kita dah di penghujung bulan Ogos dan hampir masuk ke bulan September, so memang dah sangat dekat dengan Apple event yang dikatakan akan berlangsung pada 7 September ni, which is memang sangat-sangat dekat dah, dalam masa 3 minggu saja daripada sekarang ni. So masa Apple event tu ada produk baru yang akan dilancarkan, antaranya adalah iPhone 14 series, Apple Watch Series 8, akan ada Mac baru, Mac Pro, iPad baru dan pelbagai lagi produk baru yang akan mengujikan korang semua. So yang paling aku rasa ramai akan excited, of course lah kan, iPhone 14 series, which is sebuah flagship iPhone yang memang dinanti-nantikan setiap tahun. So sebelum ni pun aku dah buat banyak leaks ataupun rumors mengenai iPhone 14 series yang korang aku rasa dah tahu kan, mengenai apa yang baru, apa yang masih sama semua. Cuma untuk video kali ni aku nak kongsikan final leaks apakah yang akan terjadi dengan iPhone 14 series masa dilancarkan nanti, macam mana design dia, warna apa yang baru, harga dia macam mana dan pelbagai lagi yang korang perlu tahu sebelum pelancaran rasmi iPhone 14 series. Memandangkan sekarang ni memang dah sangat-sangat dekat, so semua leaks yang tersebar aku boleh katakan dalam 95 to 98% tepat seperti mana yang akan dikeluarkan ataupun dilancarkan tak lama lagi, dalam masa 3 minggu lagi dari sekarang ni. Perkara yang pertama sekali adalah Apple masih kekalkan dengan 4 pilihan model, iaitu iPhone 14, iPhone 14 Max, tiada lagi versi mini, iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. So basically iPhone 14 dan juga 14 Pro mempunyai saiz yang sama, iPhone 14 Max dan juga iPhone 14 Pro Max juga mempunyai saiz yang sama, iaitu 67 inci. So memang dah tak ada model mini untuk 14 series kali ni, dan aku merasakan yang leaks ni memang sangat tepat, memandangkan casing pun dah dikeluarkan oleh pengeluar case yang dah leakskan mengenai dia punya pilihan model and tempered glass dan pelbagai lagi, membuatkan aku rasa leaks mengenai iPhone 14 Max ni memang tepat seperti mana yang akan dilancarkan bulan 9 nanti. So design pun aku nampak masih sama macam iPhone 13 series, tak ada perubahan yang ketara, so korang akan dapat feels yang sama je macam iPhone 13 series, cuma akan ada pilihan warna baru yang dikatakan akan ada warna purple lah untuk versi Pro dan juga Pro Max. Honestly aku tak letak apa-apa expectation untuk pilihan warna baru iPhone 14 series, tapi apa yang aku boleh jangkakan bahawa pilihan warna baru tu akan menjadi warna yang ramai sukakan, memandangkan dia akan membezakan antara iPhone yang lama dan juga iPhone yang baru. Selain itu juga untuk bahagian rekaan memang tak ada major changes, kecuali untuk saiz bonggol kamera yang ada pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max yang dikatakan akan dibesarkan sikit berbanding dengan iPhone 13 Pro. So since iPhone 11 Pro pun aku nampak dia punya bonggol kamera tu memang normal lah kan, tapi start iPhone 12 Pro dia besarkan sikit, 13 Pro dia besarkan lagi, ni 14 Pro dia besarkan lagi saiz bonggol kamera tu, membuatkan korang tak boleh gunakan casing yang sama macam iPhone sebelum ni, korang nak kena beli casing yang baru. Seterusnya, ini mungkin berita baik untuk korang semua yang mahukan pembaharuan pada sebuah iPhone, iaitu Apple akan menggunakan rekaan skrin yang baru pada versi Pro dan juga Pro Max saja. So untuk yang versi biasa masih dengan skrin berbentuk notch yang ala-ala macam iPhone 13 series. So untuk yang versi 14 Pro dan juga 14 Pro Max akan menggunakan IPL punch hole display. Dia bukannya macam notch, tapi dia macam punch hole display yang ada pada phone Android. Cuma dia punya sizing tu mungkin sedikit berbeza sebab Apple masih kekalkan Face ID dan masih tiada Touch ID pada iPhone yang terbaru ni, dan juga IPL punch hole display tu dia sedikit berbeza daripada konsep rekaan yang biasa kita nampak pada phone Android. So ini akan membezakan antara phone Android dan juga iPhone, which is dia punya punch hole display tu saiz yang berbeza dan juga rekaan pun sedikit berbeza. So dia ada dua lubang, cuma lubang yang satu tu dia panjang sikit, satu tu adalah lubang kamera ataupun sensor macam tu lah. So itu adalah pembaruan yang terbesar lah aku nampak pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max saja. Selain itu juga display untuk versi Pro dan juga Pro Max masih akan dikekalkan dengan promotion 120Hz, iaitu refresh rate yang tinggi, tapi kemungkinan besar untuk yang 14 dan juga 14 Max masih dengan refresh rate rendah, iaitu 60Hz saja. Untuk bahagian kamera, dan aku rasa ini antara upgrade terbesar yang Apple akan lakukan pada iPhone 14 Pro dan juga Pro Max, memandangkan dia akan menggunakan sensor 48 megapixel finally, sebab before this memang dia just gunakan 12 megapixel saja, tapi masih dapat capture video dan juga gambar yang cukup berkualiti dan juga baik. Tapi malangnya ada leaks mengatakan bahawa untuk yang 14 dan juga 14 Max masih akan dikekalkan dengan 12 megapixel. So dia akan membezakan lah antara model yang biasa dan juga model yang Pro. So aku rasa 48 megapixel ni dia akan enhance lagi dan juga enable banyak lagi kebolehan yang ada pada kamera untuk iPhone yang versi Pro. So dia akan upgrade dari segi kualiti, akan ada features baru untuk video dan juga gambar, dan banyak lagi benda yang akan menjadi tarikan utama untuk fotografer dan juga videografer kat luar sana untuk menggunakan iPhone versi Pro saja. Seterusnya untuk bahagian prestasi, memang setiap tahun Apple
akan bagi chip terbaru pada iPhone baru diorang. So untuk iPhone 14 series kali ni akan menggunakan chip A16 Bionic yang lebih berkuasa. Tapi malangnya ada leaks mengatakan bahawa ianya hanya untuk model Pro dan juga Pro Max saja. So untuk yang model iPhone 14 dan juga 14 Max masih akan dikekalkan dengan chip A15 Bionic macam yang digunakan pada iPhone 13 series. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa dia punya kuasa tu akan lebih baiklah berbanding dengan iPhone 13 series. So aku jangkakan benda ni mungkin boleh jadi betul dan juga mungkin boleh jadi info yang tak sahih. Tapi apapun, kita just tunggu masa pelancaran rasmi iPhone 14 series sama ada info ni betul ataupun tidak. Korang just komen saja nanti, okey? Selain itu juga akan ada improvement untuk ketahanan bateri pada iPhone 14 series dan mungkin ini akan menjadi iPhone yang terakhir dengan Lightning port, sebab next year mungkin juga Apple akan bertukar kepada USB-C port. Manakala pihak EU dah bersuara mengenai port yang digunakan pada device yang ada dijual di EU. So mungkin pada 2024 kita akan nampak semua device daripada Apple akan menggunakan USB-C port instead of Lightning port yang masih ada pada iPhone dan juga a few device Apple sekarang ni. Yang terakhir sekali mengenai harga jualan iPhone 14 series yang dikatakan akan ada kenaikan berbanding dengan iPhone 13 series before this. So boleh jadi juga benda ni memandangkan kita tahu sekarang ni dunia tengah melanda isu chip shortage dan ada improvement in terms of rekaan skrin yang baru dan juga 48 megapixel sensor camera. So dengan costing ni mungkin juga Apple terpaksa naikkan sedikit harga berbanding dengan iPhone 13 series. Dan ya, korang rasa macam ni dengan kenaikan harga yang bakal dilakukan pada iPhone 14 series kali ni? Aku jangkakan harga dia mungkin akan ada kenaikan sekitar 200 sampailah RM400 dan mungkin untuk yang versi the highest variant Pro Max tu mencecah RM8,000 ataupun lebih RM8,000. Korang rasa macam ni, nak beli tak kalau harga dia lebih RM8,000 untuk yang Pro Max punya version? But ya, aku rasa kenaikan harga ni mungkin munasabah dengan apa yang Apple akan bagi nanti untuk dia punya Pro dan juga Pro Max version. Tapi apa yang paling pasti, harga untuk 14 Max memang akan lebih mahal berbanding dengan iPhone 14 yang biasa. Sebab kita tahu yang 14 biasa adalah the lowest iPhone 14 series yang ada. Kalau nak compare dengan iPhone 13 series, 13 mini is the lowest. But for this time tak ada lagi mini, digantikan dengan Max. So 14 biasa akan menjadi the lowest dan juga size yang memang just nice 6.1 inci untuk iPhone yang baru sekarang ni. Tak ada lagi iPhone yang bersaiz 5.4 inci untuk tahun ni. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak info terbaru yang aku dapat kongsikan untuk video kali ini mengenai iPhone 14 series yang akan dilancarkan pada bulan September ni. So tarikh dia sekitar 7 September tapi mungkin juga dia akan diubah ataupun boleh jadi 7 September juga. Kita just tunggu dah lihat saja masa bulan September ni, dan aku harap apa yang aku kongsikan ni menjadi satu excitement untuk korang semua untuk menantikan iPhone 14 series, dan kita just tunggu dah lihat sama ada semua aku kongsikan ni betul ataupun tidak. Tapi biasanya macam tahun-tahun sebelum ni aku kongsikan kebanyakannya 90% macam tu betul lah seperti yang dilancarkan. But this time kita just tunggu saja sama ada betul ataupun tidak. Okay, so guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, bye.